Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan, hari Jumaat, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, saban tahun bila menjelang bulan Rabiul Awal ini, kita sebagai umat Islam yang khususnya berada di Malaysia tidak pernah lekang daripada mengadakan program ataupun acara berkaitan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tanda syukur dan tanda memperingati seorang manusia yang cukup besar jasanya kepada kita, sehingga kan kedatangan baginda atau perutusan baginda ini membawa risalah agama yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Bila kita menyoroti dalam sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakulah 2 kali hijrah ke Habasyah sebelum berlakunya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada hijrah kali yang keduanya, satu perbualan atau dialog yang berlaku di antara Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Raja Habasyah yakni An-Najashi pada ketika itu, menjelaskan kepada kita betapa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, dan juga untuk menghapuskan segala fahaman-fahaman sesat yang sudah sekian lama bertapak di tanah Arab pada ketika itu. Dalam perbualan yang berlaku di antara An-Najashi dengan Ja'far bin Abi Talib, satu perbualan yang masyhur kalau kita tengok, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita, apabila ditanya oleh An-Najashi kenapakah orang-orang Islam sanggup lari keluar daripada kota Mekah, mari ke negara dia dalam keadaan susah payah, selai sepinggang. Lalu kata Abu Ja'far, atau kata Ja'far bin Abi Talib, dia kata, ayyuhal malik, wahai tuanku, kunna qauman ahla jahiliyah, kami ini adalah satu kaum yang mana kaum ahli jahiliyah. Kami hidup dalam keadaan jahiliyah. 500-600 tahun sebelum daripada perutusan Nabi. Bukan sat lama tempoh
masyarakat Arab ni hidup dalam keadaan jahiliyah. Apa yang mereka buat? Na'budul asnam. Mereka sembah berhala. Kata Ja'far, kami dulu sembah berhala, wa na'kulul mayyita. Makan bangkai. Wa na'tiyal fawahish. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan hubungan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami menyakiti jiran tetangga kami. Ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'ifa. Yang mana kuat di kalangan kami menindas orang-orang yang lemah di kalangan kami. Yang kuat tindas yang lemah. Fakunna ala dhalika, lagu itulah kehidupan kami untuk sekian lama. Sembah berhala, makan bangkai, buat benda keji, memutuskan hubungan silaturahim, kemudian menyakiti jiran, yang kuat menindas yang lemah. Maka kami hidup dalam suasana lagu tu, kata Ja'far bin Abi Talib kepada An-Najashi, untuk sekian tempoh yang lama. Hatta ba'athallahu azza wa jalla ilaina nabiyyan wa rasulan minna. Kami duduk dalam keadaan jahiliah tu sehinggalah Allah hantar mari kepada Nabi seorang rasul dan Nabi. Yang dia ini bukan daripada kalangan orang lain. Dia juga mari daripada kalangan kami, bangsa kami, keturunan kami. Yang kata Ja'far bin Abi Talib, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Rasul yang Allah hantar mari kepada Nabi ini bukan orang asing di kalangan kami. Kami kenal nasab keturunan dia siapa. Dia daripada sebaik-baik keturunan yang ada di kalangan kami. Kami kenal tentang sifat benarnya. Dia tak pernah menipu kami, tak pernah berbohong kepada kami. Kami hidup selama 40 tahun lebih hidup dengan dia, tak pernah sekali dia tipu kami. Wa amanatahu, dia ni kami kenal sifat amanah dia. Tak pernah mengkhianati kami. Kalau kami nak simpan harta dan sebagainya, benda-benda berharga, tak ada tempat yang lebih selamat untuk kami simpan melainkan di sisi dia. Sehingga mereka menggelar Nabi dengan gelaran Al-Amin, orang yang sangat tinggi amanah. Maka bukan orang asing di kalangan kami, dia ni kami kenal dia. Fada'ana ila Allah azza wa jalla linuwahidahu wa na'budahu. Lalu laki-laki ini, Rasul yang diutuskan oleh Allah ini, ajak kami untuk sembah Allah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dan juga untuk kami tinggal apa yang kami sembah sebelum ni, wa abauna min dunihi minal hijarati wal authan. Dia ajak kami suruh tinggal sembahan-sembahan kami hak sebelum ni. Dan juga sembahan-sembahan mak ayah kami sebelum ni. Daripada batu-batu dan juga berhala-berhala. Dia ajak kami sembah Allah. Suruh tinggal sembahan-sembahan berhala, Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza dan sebagainya. Wa amarana bisidqil hadis. Dia suruh kami bercakap benar, jangan menipu. Wa adail amanah, suruh kami tunaikan amanah. Wa silatir rahim, suruh kami hubungkan tali silaturahim. Wa husnil jiwar, suruh kami buat baik kepada jiran tetangga. Jaga mahram dan sebagainya, jaga benda-benda yang haram. Jaga darah, jangan melakukan pertumpahan darah. Dan dia wa nahana 'anil fawahish. Dia larang kami daripada buat benda-benda yang keji-keji. Dia tak bagi kami buat benda-benda keji. Wa qauliz zur, larang kami daripada bercakap benda-benda tak elok. Wa akli malil yatim, dia larang kami daripada makan harta anak yatim. Tuduh orang dengan tuduhan yang tidak baik. Wa abarana an na'budallaha la nusyrika bihi syai'a. Dan dia suruh kami untuk kami sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa amarana bis salati waz zakah was siyam. Dia suruh kami buat sembahyang, puasa dan benda-benda kebaikan yang lain. Fasadaqnahu, lalu kami pun membenarkan dia. Wa amanna bih wattaba'nahu ala ma ja'a bihi fa'abadna Allah wahdah. Kami pun beriman dengan apa yang dia bawa,
kami ikut apa yang dia suruh, lalu kami menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kami esakan Allah, makna tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Walam nusyrika bihi syai'a, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan, kami mengharamkan apa yang diharamkan. Lalu kata Ja'far bin Abi Talib, tiba-tiba kaum kami tidak berpuas hati dengan kami, maka kaum kami fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina liyuradduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi azza wa jal. Tiba-tiba kaum kami dia tak puas hati dengan kami. Lalu sebahagian daripada kami dimusuhi, diseksa, dan ada sebahagian kami dipaksa untuk keluar daripada agama Islam. Mereka ajak kami supaya tinggal sembah Allah, ajak balik kepada sembah berhala, dan mereka menzalimi kami dan juga menindas kami. Maka lalu kami keluar daripada negeri kami Mekah, mari ke negeri tuanku untuk meminta perlindungan daripada tuanku. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, dan kami harap kami tidak dizalimi di sisi kamu, wahai raja, wahai tuanku, kata Ja'far bin Abi Talib kepada An-Najasyi. Ini di antara misi yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, nak menyampaikan Islam, nak buat keluar masyarakat yang sudah menjadi penyembah berhala ini ratusan tahun kepada menyembah Allah, beribadat kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tapi pembesar-pembesar Quraisy yang berkepentingan ini, mereka melihat ini suatu ancaman kepada kepentingan mereka, jawatan mereka, duit ringgit mereka, pengaruh mereka. Maka mereka menentang Nabi dan menentang Islam ni atas dasar kedegilan mereka semata-mata. Lalu kata Ja'far bin Abi Talib, kaum kami menentang kami, paksa kami suruh balik sembah berhala dan sebagainya. Kami tak ada kekuatan untuk lawan pada ketika itu. Islam belum ada kekuatan. Lalu Nabi perintah para sahabat suruh hijrah keluar daripada Mekah pergi ke Habasyah, kerana di sana ada seorang raja yang adil yang beragama Nasrani. Bila mereka pergi sana, mereka dapat perlindungan daripada An-Najasyi. Orang-orang Arab Mekah Quraisy ni tengok, mereka hantar wakil suruh pergi ambil orang Mekah balik. Lalu berlaku dialog ni lah di antara Ja'far dengan An-Najasyi. Lalu bila dengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib, An-Najasyi kata kepada Ja'far, faqala lahu An-Najasyi, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'? Ada tak bersama-sama dengan engkau apa-apa yang dibawa oleh Muhammad yang dia kata mari daripada Allah? Maknanya ayat Quran lah. Boleh tak kamu baca? Boleh tak kamu tunjuk kat aku apa yang dibawa oleh Muhammad yang dia kata yang tu mari daripada Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Ja'far, lalu Ja'far bin Abi Talib kata, "Na'am, ada." Faqala lahu An-Najasyi, lalu An-Najasyi kata kepada dia, "Faqra' alayya." Baca kat aku nak dengar. Apa dia yang dibawa oleh Muhammad yang dia kata mari daripada Allah, baca aku nak dengar. Faqara'a alaihi sadran min kaf aya ain sad. Lalu Ja'far bin Abi Talib baca awal petikan surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Ja'far baca beberapa petikan ayat daripada awal surah Maryam. Bila mana An-Najasyi mendengar bacaan tersebut, fabaka, lalu menangislah An-Najasyi sehingga basah janggutnya. Kemudian dia kata summa qala lahu An-Najasyi,
inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Demi Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad yang kamu kata Rasul ini, agama yang dibawa oleh Muhammad yang kamu kata Rasul ini adalah agama yang mari daripada sumber yang sama yang dibawa oleh Isa bin Maryam sebelum ini, yakni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana An-Najasyi dia tahu, sebab dia antara orang yang beriman dengan kitab Injil. Bila mana dibacakan tentang kisah Maryam, dibacakan tentang ayat surah Maryam, cerita pasal Maryam, pasal Nabi Isa, Nabi Zakaria dan sebagainya, An-Najasyi kata, demi Allah, agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah agama yang datang daripada sumber yang sama, yakni daripada Allah, sebagaimana agama ini pernah dibawa oleh Isa alaihissalam sebelumnya. Ini di antara misi, tujuan Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk membawa petunjuk hidayah kepada kita umat manusia. Bayangkan kalau tak ada Nabi, tak hantar turun Quran, manusia akan hidup dalam kesesatan sampai bila-bila. 500 tahun, 600 tahun sebelum kebangkitan Nabi ni, masyarakat Arab Mekah duk sembah berhala, duk kata Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza, itulah Tuhan mereka. Makan bangkai, sembah berhala, menyakiti jiran, berzina, minum arak. Tapi bila mari Islam mengajar segala kebaikan ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah orang yang paling besar jasanya kepada kita adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa dan pengorbanan Nabi lah kita kenal agama Allah. Dengan jasa dan pengorbanan Nabi lah kita dapat hidayah petunjuk daripada Allah. Yang ni lah merupakan modal untuk kita selamat dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat dengan iman tadi ni. Nabi datang berjuang, Nabi datang berdakwah bukan untuk mencari kesenangan, pangkat, jawatan dan sebagainya. Kalau Nabi nak yang tu, awal-awal lagi Nabi dah tinggalkan kerja dakwah kerana Nabi dah ditawarkan benda tu oleh Quraisy Mekah. Nak pangkat apa, mereka akan bagi. Nak kahwin dengan siapa, mereka akan bagi. Nak harta banyak mana, mereka akan bagi. Tapi bukan itu matlamat Nabi. Bagaimana dicerita dalam kitab Barzanji kita duk baca pun, bukit bukau gunung ganang tawar diri untuk tukar jadi ketua imam, nak beri kekayaan kepada Nabi, Nabi tak mau. Karena bukan itu matlamat perjuangan Nabi. Datang semata-mata membawa risalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, bila mari bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ni, kita masyarakat kita selalu buat majlis. Kalau dulu saya ingat di belah-belah kampung meriah sangat bulan Maulid ni bila kita buat kenduri sebelah malam, kemudian diikuti dengan bacaan Barzanji. Barzanji itu Syekh Ja'far Barzanji karang dah kisah sirah kehidupan Nabi sejak daripada awal sampai habis. Cuma lah ni dia kurang dah. Dulu tiap-tiap malam bila berdiri selawat tu adalah orang bagi bunga rampai kan, balik sat lagi wangi, bau kadang-kadang basuh baju bunga rampai pun tak buang. Kita ingat lagi kecil-kecil. Kalau hak senang sikit, dia buh duit dalam bungkuih dengan kain tola. Kalau tuan-tuan ingat bungkuih dengan bunga rampai, itu satu tradisi yang semakin hilang dalam masyarakat kita. Tak salah pun untuk bersedekah dan sebagainya. Semata-mata kerana apa? Kerana membesarkan bulan kelahiran Nabi. Pasal apa? Pasal rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah, hantar mai seorang Rasul sehingga kita kenal agama Allah. Dan ini juga sebagai nak menyuburkan balik rasa kasih sayang ingat kita ke Nabi. Sebab jarak masa kita dengan Nabi ni jauh sangat dah. 1400 tahun lebih dah. Kalau kita tak duk cakap pasal Nabi, tak duk buat benda-benda lagu ni, kita makin jauh. Kita makin tak kenal dengan Nabi. Dengan adanya program seumpama ini, selawat, cakap, ada forum ceramah duk cakap pasal Nabi. Paling-paling tak ada pun kita duk sebut. Kalau dia tak main mengaji tiap malam pun, paling tak ada pun setahun sekali, 2 kali, 3 kali, hari-hari kebesaran ni duk cakap pasal Nabi. Kenal juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak cukup setakat tu saja. Kita kena mengaji sirah Nabi ni daripada awal sampai habis. Lepas tu bila kita mengaji kuliah maghrib malam-malam tu, cari mana-mana masjid hak mengajar sirah, bagi ada dalam jadual pengajian kita tu, ada mengaji kitab sirah An-Nabawiyah. Supaya kita tahu daripada kelahiran Nabi sampailah baginda wafat, peperangan-peperangan yang berlaku, apa pengajaran yang dapat kita ambil di sebalik semua ni. Maka kita akan lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita suburkan
kita meriahkan bulan kelahiran Nabi ini dengan acara-acara ataupun dengan program-program yang boleh mendekatkan kita kepada memperingati baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan semua itu mendatangkan kebaikan kepada kita insya-Allah, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.